Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelantun, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini 3 Muharram 43, kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi, syarah kepada hadis 40. Kita berada di hadis yang ke-18 di bawah tajuk Taqwallahi Ta'ala wa Husnul Khuluq. Bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang mulia. Para pelajar sekalian, alhamdulillah, ini adalah merupakan sesi ataupun siri kedua dalam hadis ini. Dalam siri yang lepas kita telah bincang juzuk yang pertama dalam hadis, iaitulah taqwa. Baik, sebelum kita pergi kepada huraian, elok kita baca dulu hadis yang ke-18 ini. An Abi Dzarrin Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muaz bin Jabal radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala ittaqillaha haitsuma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Maksud dianya hadis ini rawahu At-Tirmizi. Maksud dia daripada Abu Dzar dan juga Muaz, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertakwalah kepada Allah, yakni takutlah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada, dalam cerah ke dalam gelap. Yang pentingnya kita kena takwa. Dan ikutilah perbuatan yang tak baik yang kamu lakukan itu, kejahatan itu, dengan kebaikan. Manakala tersalah buat benda buruk, kita cover dengan amalan-amalan kebajikan. Maka kebaikan itu akan menghapuskan kejahatan. Dan berakhlaklah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Hadis ini rawahu At-Tirmizi. Jadi alhamdulillah para pelajar sekalian, kita telah dengar matan hadis. Telah dengar matan hadis, dan juga kita juga telah mengetahui kedudukan hadis ini. Dalam siri yang lepas kita bincang tentang takwa. Apakah ciri-ciri takwa dan bagaimana menjadi orang yang bertakwa. Dan juga kita juga telah memahami hakikat dan syarat-syarat tahqiqut taqwa, merealisasikan takwa dalam kehidupan kita. Pada kali ini, dalam kitab kita ini dia panggil poin yang ke-8. Kita akan masuk kepada wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertaubat daripada dosa dan segera mengerjakan kebajikan untuk menghapuskan kesalahan itu adalah merupakan ciri-ciri orang yang bertakwa. Maknanya dalam hadis ini ada 3 perkara yang besar, iaitu yang pertama takwa, yang kedua taubat, yang ketiga kekalkan kehidupan kita dengan akhlak yang mulia. Jadi kita ambil yang kedua. Poin yang ke-8, perkara yang ke-8 bermakna isu yang kedua yang dibangkitkan dalam kitab kita ini, iaitu bertaubat daripada dosa dan bersegera mengerjakan kebajikan adalah akhlak seorang mukmin al-muttaqin. Para pelajar sekalian, lupa dan lalai kadang-kadang menguasai seseorang manusia. Tak boleh lagi dah, kita manusia ni ada benda tu.
Kadang-kadang beliau tertipu oleh nafsu sendiri, tergoda dengan bisikan syaitan, lalu mengerjakan maksiat dan berbuat dosa. Maka di antara tanda seorang itu ada lagi sifat takwa dalam jiwa dia, setelah dia bersalah atau tersalah, dia cepat sedar, cepat pulih dari kelalaian. Ini yang penting dalam hidup kita ni. Maka dia segera bertaubat dan memohon keampunan Allah ketika teringat akan dosa-dosanya atau diperingatkan akan perkara yang sedemikian. Firmanullah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. Dan mereka yang apabila melakukan kekejian atau menzalimi diri sendiri dengan melakukan maksiat, lalu mereka diingatkan akan Allah, mereka terus memohon keampunan bagi dosa-dosa yang mereka, dan sememangnya tidak ada yang mengampunkan dosa-dosa melainkan Allah. Dan mereka juga tidak meneruskan perbuatan keji, kemungkaran yang telah mereka lakukan itu, sedang mereka telah mengetahui salah dan akibatnya. Ini ciri orang bertakwa, bila bersalah bertaubat, tersalah minta maaf, cepat-cepat dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ini penting dalam hidup kita ni. Dan bila kita tahu benda tu dosa, lam yusirru, jangan lagi cuba-cuba nak terak. Orang kata nak terak, mana cuba lagi nak buat benda yang tak baik tadi. Berhentilah, dah kita tahu dosa. Surah Ali Imran ayat 135. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman dalam ayat yang berikutnya, ayat surah Al-A'raf ayat 201. Innal ladzina ittaqaw idza massahum ta'ifum minasy-syaitani tadhakkaru fa idza hum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka ditimpa was-was, gangguan syaitan, mereka ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya, dia tengok kesalahan dia bertaubat, dia menyesal. Surah Al-A'raf ayat 201. Kemudian setelah bertaubat dan meminta keampunan, seorang Muslim yang bertakwa itu pun segera melakukan kebajikan dan memperbanyakkan amalan-amalan soleh demi untuk mengkafarah. Kafarah itu makna menghapuskan dosa-dosa mereka dan memadamkan dosa-dosa yang telah tercatat dalam keadaan teguh dan yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Mana kita minta Allah Taala padamkan, hapuskan kesalahan kita, dosa-dosa kita dimaafkan. Itulah bagi orang yang bersalah minta maaf. Segera. Sebab apa? Firman Allah Ta'ala, innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Innal hasanat yuzhibnas sayyiat. Kerana kebajikan itu melenyapkan kesalahan. Maknanya kalau bila kita berdosa, kita perbanyakkan ibadat, banyakkan. Mudah-mudahan kesalahan kita terhapus, terlindung di sebalik kebajikan yang banyak. Surah Hud ayat 114. Baik. Dan demi dalam kitab Arab ni ada salah nombor ayat ni. Yang betulnya 114. Dan demi menyahut perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
ikutilah kesalahan itu dengan kebajikan yang menghapuskan kesalahan. Alhamdulillah. Isu yang kesembilan, nurut ta'ah yubaddid zulmat al-ma'siyah. Cahaya ketaatan memusnahkan kegelapan maksiat. Allahu Akbar. Rahmatnya Allah Ta'ala kepada hamba dia, dibukanya pintu taubat seluas-luasnya. Sesungguhnya amalan-amalan soleh dan beristiqamah melakukannya, seperti solat, puasa, zakat, haji, jihad, zikir, amar ma'ruf, nahi mungkar dan segala perkara itu boleh memadamkan segala perbuatan yang melampaui batas, dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang Muslim itu yang bertentangan dengan perintah Allah. Kita cover balik dengan kebajikan. Telah sabit dalam banyak hadis-hadis sahih, dan kita akan menyebut beberapa hadis. Tuan Syekh kita ni sebut sini ada beberapa hadis. Yang contohnya, yang pertama, man shama Ramadan. Siapa berpuasa Ramadan dalam keadaan beriman, mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, dihapuskan dosa-dosa dia yang lepas. Hadis ini dalam Bukhari Muslim. Hadis dalam riwayat Muslim pula, Nabi tanya, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya? Nak ke tidak aku beritahu kepada kamu apakah perkara yang Allah hapuskan kesalahan kamu, Allah dah angkat derajat kamu. Sahabat-sahabat jawab, bala ya Rasulullah. Nak sangatlah Rasulullah, kenapa tak nak? Qala sallallahu alaihi wasallam, isbaghul wudu' 'alal makarih. Ambil wuduk dengan sempurna ketika susah. Susah macam mana? Musim terlalu sejuk ke, air payah ke, macam-macam, kita kena berwuduk dengan sempurna. Dan banyak berjalan melangkah ke masjid. Pergi masjid. Wantizarus salah ba'da salah, tunggu salat untuk salat yang berikutnya. Semua ini penghapus dosa, pengangkat darjat. Jadi kalau kita hadis dalam Muslim, artinya kalau pergi masjid jangan mudah nak balik lah. Tunggu habis salat maghrib, kita tunggu isyak. Jangan pula lepas isyak nak tunggu subuh. Penat kita kan. Setakat isyak dengan subuh, maghrib dengan isyak mampu. Zuhur dengan asar boleh lagi kan, insya-Allah. Tapi nak tunggu isya dengan subuh, kena i'tikaf lah. Baik. Maknanya hadis di dalam Bukhari Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hajjal baita falam yarfus walam yafsuq. Ini besar pahala ni. Siapa dia pergi haji, kemudian dia lakukan haji itu dengan cukup syaratnya, SOP-nya tidak dilanggari, kan? Kita kata haji mabrur, maka dia akan keluar daripada dosa-dosa dia sebagaimana dia keluar dari perut ibu dia. Allahu Akbar. Banyak lagi. Dan banyak lagi hadis-hadis dan juga ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan, menyatakan tentang penghapusan dosa dengan kebajikan yang dilakukan. Dan ada lagi ayat-ayat selepas daripada ini yang kita boleh dengar, insya-Allah. Baik, kita berpindah kepada tajuk At-taubatu syartun li takfiril kabair. Taubat syarat bagi penghapusan dosa besar. Kita kena ingatlah, dosa kita ni secara realiti lah. Kita hidup atas dunia, di alam nyata ni, dosa tu ada dua perkara, dua jenis. Yang pertama dia panggil dosa besar. Yang kedua dosa kecil. Dosa besar mesti tahu ada syarat dia. 3 syarat, 4 syarat. Kita tengok nanti syarat, kan? Adapun dosa kecil terhapus dengan kita ambil wuduk, berjalan ke masjid, menunggu salat, istighfar, itu dosa-dosa kecil terhapus. Tapi dosa besar perlu kepada taubat khas. Dia panggil taubatan nasuha. Taubat nasuha. Umat Islam telah bersepakat bahawa kebajikan itu menghapuskan dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, apa dia definisi dosa besar? Para pelajar tanda. Definisi dosa besar iaitu segala dosa, perbuatan atau perkataan yang Allah janjikan untuknya dengan azab siksaan yang pedih,
di dunia ataupun azab neraka di akhirat. Maka itu dipanggil dosa besar. Seperti derhaka kepada ibu bapa, membunuh orang atau bunuh diri sendiri, makan riba, minum arak, berzina, berjudi, khianat pada orang, kan, ambil rampas harta orang, itu semua dosa. Maka dosa ini mesti perlu kepada taubat yang nasuha, yang cukup syarat-syarat dan rukun-rukunnya. Dia ada syarat dia. Kalau tak ada, kalau tidak, tak jadi. Oh, kalau tidak senang lah. Pergi rapah-rapah harta orang, lepas tu pergi umrah. Kan, pergi haji. Oh, habis dah dosa aku. Balik-balik kaya raya dengan duit rampah orang, duit judi contohnya. Mana boleh? Firmanullah Ta'ala, wa inni laghaffarun liman taba wa amana wa amila salihan thumma ihtada. Dan sungguhnya aku maha pengampun bagi orang yang bertaubat, beriman, beramal soleh, kemudian mereka tetap di atas jalan petunjuk, jaga dia punya ibadat, jaga dia punya akhlak. Surah Taha ayat 82. Ayat ini berkaitan dengan dosa si hamba yang tidak ada kaitan dengan hak hamba. Maknanya dosa dia dengan Allah. Jika dia berkaitan dengan hak manusia, huququn nas, seperti mencuri, merampas hak orang lain, membunuh dan seumpamanya, maka tidak boleh. Dan mesti syarat dianya hendaklah menunaikan hak itu terhadap mereka yang berhak atau memohon keampunan daripada mereka. Jika sudah terhasil demikian itu, hendaklah dia berharap kepada Allah agar menerimanya dan menghapuskan dosa-dosanya itu, bahkan berdoa agar Allah menukarkan dosa itu dengan kebajikan. Jadi dalam kategori dosa ni kita pelajar para jemaah tanda dosa kita dengan Allah, insya-Allah kita istighfar, kita taubat, kita menyesal, Allah Taala akan maafkan, insya-Allah. Tapi kalau dosa dengan manusia, ada syarat yang keempat. Maka syarat yang pertama taubat, yang pertama menyesali perbuatan yang lepas. Aku sesalah. Dia panggil adnadamu taubah. Menyesal tu taubat. Yang kedua, berhenti terus, jangan cuba-cuba nak buat lagi. Sambil-sambil menyesal, sambil-sambil duduk mikir, malam ni cari kawan pula. Lah, itu bukan taubat macam tu. Syarat yang ketiga, berazam dengan keazaman yang jitu, dia tak akan buat lagi dosa itu. 3 syarat. Syarat yang keempat, sekiranya dosa itu terlibat dengan hak orang, sama ada dia curi barang, tipu orang, apa saja, maka dia kena hantar balik barang orang dan juga kena minta maaf kalau dosa terlibat dengan peribadi kehormatan diri orang. Jadi kita kata hak 3 syarat yang pertama itu umum, hak kita dengan Allah. Syarat yang keempat, sekiranya hak dengan makhluk, maka ada syarat khusus yang keempat, iaitu hantar balik barang orang dan minta maaf kesalahan. Baru cukup syarat. Firman Allah Ta'ala, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Kecuali orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh, maka mereka itu Allah menukarkan kejahatan-kejahatan mereka dengan kebaikan. Mana bila dia taubat, Allah hapuskan yang lama. Kita pun jangan diungkitlah cerita lama tu. Surah Al-Furqan ayat 70. Ni ada setengah orang ni dah happy pula. Ustaz, saya dulu jahiliyah. Sedap dia mari. Ana terkejut benar kalau orang jenis mengaku dia jahiliyah. Banyak kes ni. Biasanya orang-orang muda, orang tua pun pergi haji dengan kita, dia marilah. Tengok anak duduk diam seorang kat lobi hotel, dia mari. Tak, terima kasihlah bagi ceramah tazkirah. Saya dulu jahiliyah. Oh, sudah.
Jahiliyah pula. Abu Anas ni tak boleh allergic dengan suara jahiliyah gini. Tanya lalu kita. Bang, Pak Cik sempat ke dengan mendiang Abu Jahal ni? Oh, ni Abu Lahab ke? Terkejut dia. Kenapa pula? Kan mereka tu tokoh jahiliyah. Dia kata, tak lah siapa gitu. Cakap, jangan sebutlah jahiliyah. Jahiliyah ni package orang jahat. Habis kata saya dulu lara. Tak peduli sangat dengan urusan agama ni. Jadi sekarang Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi kepada saya hidayah. Buka pintu hati, balik ke masjid. Nak mari haji. Ya. Kita sebut net positif lah. Jangan sebutlah hak negatif jahiliyah apa benda. Tak payah duduk tunjuk kita gedebel zaman muda lah. Tak adalah. Tak payah gedebel. Orang Kelantan ni, dengar tuan-tuan, ni bahasa Kelantan. Kalau ada penterjemah tulis. Dulu kita gedebel. Sekarang sudah jelebel. Itu maknanya dulu kita gedebel, maknanya dulu saya hero, saya kuat. Sekarang ni jelebel ni maknanya kecut dah, kulit-kulit pun. Orang tengok pun tak takut dengan dia ni. Kan? Ini masalah. Sekarang ni dah kecut dah, kulit pun. Orang panggil dah tak ada dah. Orang tengok bahasa sini. Orang kata orang macam singa cabut taring dia. Singa tua cabut taring. Siapa nak takut? Dia pula takut dengan orang. Baik. Jika tidak terhasil pembebasan, keampunan dan tidak tertunai hak itu dengan ini. Ini yang kita bimbang tuan-tuan. Seandainya tak selesai kita dengan manusia di atas dunia, maka ia akan diberhenti di satu tempat di akhirat esok, nama dia qantarah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Bukhari daripada Abu Sa'id Al-Khudri, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza khallasal mu'minuna minan nar hubisu biqantarah bainal jannati wan nar." Ila akhir hadis. Orang mukmin yang telah bertaubat, dia dapat melintasi sirat dia lepas dah. Kalau dia banyak maksiat, dicangkuk masuk dalam neraka, na'udzubillah, tapi dia lepas. Cuma dia masih lagi tak selesai dia dengan kawan dia atas dunia dulu. Tak minta maaf, tak hantar balik barang orang ke, adalah isu-isu yang tertentu. Maka mereka ini akan ditahan di mana? Di qantarah, mana tempat transit. Tempat kuarantin sekejap sebelum masuk syurga. Kemudian mari orang ni mari dakwa dia, orang ni mari buat pembalasan, buat cerita. Setelah selesai, nuqu wa huzzibu, dibersihkan, barulah dihantar masuk ke syurga. Jadi bukan senang lah tuan-tuan. Orang lain dah masuk syurga lama ni, kita duduk sibuk lagi. Sebab itulah tuan-tuan, jangan cakap lembek mulut, orang Kelantan kata. Aku tak maaf pada kamu. Kita jumpa depan Tuhan esok. Sedap awak. Kalau kita maaf-maaf dah, selepas daripada siratul mustaqim, titian sirat, terus ke syurga. Tapi kalau awak tak maaf, tunggu sini. Mana orang hak mu nak dakwa dulu, panggil mari. Jadi panjang cerita lah. Orang lain duduk dalam syurga lama ni, kita duduk tunggu situ lagi. Nak selesai masalah. Benda yang boleh selesai masalah dunia, selesailah. Jangan duduk main tunggu kita jumpa depan Tuhan esok lah, aku tak maaf kamu dunia. Dia orang minta maaf je lah. Tapi kalau dia sombong sungguh, dia angkuh sungguh, itu bolehlah kita nak kata tak maaf. Jangan mudah-mudah lah. Isu-isu macam ni jangan mudah nak buat main-main, jangan. Baik, hadis ini jelas. Di antara kelebihan yang diberi oleh Allah Ta'ala ialah apabila seorang mukallaf itu tidak punya dosa-dosa kecil, dia tak ada dosa kecil, dia hapus dosa. Hari-hari dia ambil wuduk, dia berjalan ke masjid, maka amal solehnya akan mempengaruhi dosa besarnya. Maka amal soleh ini boleh mengikiskan dosa besar. Walau tak hapus semua, tapi boleh dikurangkan. Jika dosa besar yang dilakukan itu maka dosa besar diringankan dengan sebab amal soleh dia. Apabila beliau tidak mempunyai dosa besar dan dosa kecil pun sudah habis, dia taubat sungguh-sungguh, maka Allah melipat gandakan ganjaran pahala dia. Allah, tak rugi tuan-tuan taubat ni. Sama ada kita lepas daripada dosa, ataupun kita kurangkan dosa yang ada, ataupun kita mendapat pahala yang tinggi. Yang penting kena bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla sentiasa. Tamaklah kita dalam isu taubat. Saya yakin dan percaya tuan-tuan tak apa puas hati lagi tu, kan? Pendek je ustaz. Nak panjang, tengok dalam kitab kita ni. Penawar bagi hati. Jangan lupa cari kitab penawar bagi hati.
ambil dia punya video link dekat apa ni, halakah Abu Anas dalam YouTube, playlist dia lengkap tuan-tuan. Ambil baca. Semalam saya forum dengan sahabat saya Tuan Haji Asri di Pondok Mawaddah. Dia kata alhamdulillah, di antara yang pertama dia berkenalan dengan Abu Anas ni melalui kitab Penawar Hati. Dia kata saya dengar juga khatam. Kita kata jazahullahu khaira. Kalau dia ada sini barakallahu fik. Jadi ini yang tak ada dia. Mari kita dengar insya-Allah. Taubat panjang. Kalau nak tengok lagi dalam kitab lain, ada yang saya mengajar kitab banyak, kitab tasawuf saya ajar ni, bimbingan mukmin khatam. 100 jilid, 100 siri lebih. Kitab bimbingan Mukhtasar Minhajul Qasidin juga kitab tasawuf. Nih, penawar bagi hati tasawuf. Alhamdulillah tuan-tuan, peluang itu masih ada. Baik. Sekarang ni kita pindah kepada isu yang ketiga, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Adalah kita berakhlak dengan berinteraksi, bermuamalah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Ini yang ketiga. Isu yang ke-11, tuan-tuan tanda yang ke-11 ini, mana isu yang ketiga dalam hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandu kita dan mengarahkan kita kepada suatu perintah yang ada padanya kebaikan untuk kehidupan individu dan keteguhan dalam sistem masyarakat. Apakah dia? Ia adalah berurusan dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Kita ni kadang-kadang duk kelahi balah ni sebab apa? Sebab hilang akhlak je. Individu itu berurusan dengan manusia secara baik sebagaimana dia suka orang buat baik kepada kita. Falyati ilan nas kama yuhibbu an yu'ta ilaih. Kak dia tu, kita kena buat kepada orang seperti kita suka orang buat kepada kita. Itu yang sepatutnya. Hinggalah seorang Muslim menjadi seorang yang pengasih, mengasihani manusia, dan manusia lain juga turut mengasihi dia. Beliau memuliakan mereka, dan mereka juga memuliakannya, dan melakukan kebajikan kepada orang lain, dan orang lain juga akan buat kebajikan kepada kita. Dia panggil salin tukar menukar, kasih berkasih sayang, rahmat merahmati. Allahu Akbar. Ketika itu, setiap individu dalam sesuatu masyarakat akan terdorong untuk melaksanakan apa yang wajib ke atas mereka dengan penuh redha dan tenang. Lantaran itu menjadi teguhlah segala urusan dan perkara, terbinalah tiang dan tertegaklah peradaban manusia. Masya Allah tabarakallah. Maka akhlak mempunyai harga di dalam kehidupan semua umat. Akhlak itu menduduki tingkatan yang tinggi dalam agama Islam. Di antara ayat yang menyebut tentang akhlak, apa dia ayat Quran yang menyebut tentang akhlak? Firmanullah Ta'ala, khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau orang yang pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf. Yang pertama, kita kena jadi orang maaf. Yang kedua, kita ajak orang kepada yang baik. Cukup dua, la. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah, jangan dihiraukan orang-orang yang bodoh yang degil dengan kejahilannya. Kita ni kalau kita beramalah dengan orang bodoh seperti dia, kebodohan dia, kita jadi 2 kali bodoh. Jadi 2 kali bodoh. Ana gurau-gurau dengan kawan-kawan, kan? Gurau dengan kawan-kawan Arab. Kita kawan-kawan hok Melayu, hok ngaji Arab lah, kan? Kita kata kalau bagus, bahasa Arab dia panggil ismu tafdil. Bagus jadi abgus. Alah, bertambah bagus. Kalau bodoh, abduh. Jadi bertambah bodoh orang itu. Baik. Itu dia panggil bahasa. Jadi kalau orang bodoh kacau kita, provokasi kita, jangan dihirau dengan dia. Kalau kita hirau, bodoh sekali dengan dia. Kita lagi begitu layar orang macam ni. Dia kacau, kita diam. Buat tak tahu. Kata orang buat apa ni, buat tak dengar je, senang. Ada surah tu Al-A'raf ayat 199. Ada seorang kawan saya, dia suka main Facebook. Tapi dia ajarlah, dia kata, Ustaz, kalau Ustaz nak komen, Abu Anas nak komen apa-apa hal masyarakat, satu je pantang. Apa dia? Jangan baca kat bawah tu.
Oh, kalau baca penimpal lalu gitu. Dia netizen dia bukan ada setengah tu bukan ada akhlak dah. Dia hentam kita macam budak bodoh. Pada dia tu bodohnya dia kata. Tapi kalau tak baca macam mana kita nak tahu betul salah kita? Dia kata baca yang lain-lain lah. Yang netizen tu kalau baca buat sakit kepala ya. Sebab dia bukan cakap ilmiah. Dia cakap ikut hawa nafsu dia ya. Ni wa'rid anil jahilin. Ya. Pasal tu saya kata yang saya tulis ke atas itu saya tanggungjawab, yang bawah tu awak tanggungjawab depan Tuhan. Ini kacau manusia gini. Baik. Ayat adab yang kedua, ayat adab yang kedua, idfa' billati hiya ahsan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang baik. Lebih baik. Mana kalau orang buat tak baik kita senyum je. Sabar bang. Alah, benda dunia belakang tu. Bila orang buat tak baik, kita buat baik. Kita tahu dia hentam kita kat belakang, tapi kita jumpa dia, kita panggil dia, pegang dia, peluk dia. Ajak dia makan. Bang, Allah lama tak jumpa bang. Saya niat lama kalau jumpa abang nak belanja nasi mandi. Yo, Allah Akbar. Abang nak daging ke ayam? Selalu tanya. Kita duit tak apa ada dah, tapi nak ambil ni. Nak layan orang bodon. Esok lain macam dia cakap kedai kopi. Allah, ustaz tu tak sangka dia. Ingat dia tak baik. Rupanya semalam dia belanja saya kambing lagi, ayam lagi sampai naik darah saya. Nasib baik tak masuk hospital. Jadi maknanya Allah kata apa? Bila kita orang buat jahat, kita buat baik, maka tiba-tiba orang yang antara kamu dan antara dia permusuhan itu, yang ada permusuhan itu seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Ramai orang yutan macam tu. Akhirnya kelahi. Bila jumpa berkasih sayang, Masya Allah, dia defend kita, dia support kita lebih daripada orang yang baik selama ni. Ada juga manusia macam tu. Tapi orang macam ni kalau dia tak jadi baik, berat lagi. Itu masalah juga. Jadi kita kena terima risiko lah. Yang kita cuba dengan niat ikhlas, mudah-mudahan dia berubah. Ini janji Allah ni dalam surah Fussilat ayat 34. Di antara hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebut tentang akhlak, Nabi kata apa? Hadis ini, ala ukhbirukum bi ahabbikum ila Allah wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah. Nabi tanya sahabat, nak tahu ke tidak? Orang yang sangat disayangi oleh Allah di kalangan kamu, dan orang yang sangat dekat majlis tempat duduk dia di akhirat esok dengan aku. Ni, siapa dia? Kamu. Qalu bala. Sahabat kata, nak Rasulullah, kenapa tak nak? Qal ahsanukum khuluqan. Orang yang baik akhlak di kalangan kamu. Orang yang nak duduk dekat aku di akhirat, orang yang nak duduk mendapat tempat yang disayangi oleh Allah, perbaikan akhlak. Hadis ini rawahu Ibn Hibban. Jadi akhlak mulia ni kriteria orang nak duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita ni tuan-tuan nak dekat Nabi ke? Nak tukar persepsi, jadilah orang yang mulia, orang yang bahagia insya-Allah. Baik, hadis yang kedua, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud. Nabi kata apa? Khiyarukum ahasinukum khuluqa. Orang yang terbaik, terpilih di kalangan kamu, bukan orang kaya, bukan selebriti, bukan selebritu, tetapi adalah orang yang terbaik akhlaknya. Allahu Akbar. Dan sabda Nabi lagi sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Sesungguhnya orang yang beriman, akmalul mu'minina imanan, orang yang sempurna imannya di kalangan mukmin ialah orang yang paling mulia akhlak dia. Masya Allah, semua ni hadis-hadis yang menunjukkan kepada kita tentang orang yang hebat itu duduk di mana? Duduk di akhlak yang mulia. Serta lain-lain ayat dan hadis yang telah dinukil dan bakal dinukil dalam kitab ini. Banyak lagi lah bab akhlak nanti insya-Allah. Kalau tuan-tuan nak tengok, saya sudah baca kitab Riyadhus Salihin. Kitab Riyadhus Salihin sekarang ni kita baca malam Sabtu. Malam Sabtu tuan-tuan bawa kitab Riyadhus Salihin, jilid yang kedua, kali yang 2 jilid tu. Kan?
Sebab apa dalam riwayat ini? Dalam babul adab, bab akhlak. Allahu Akbar. Kita baca hadis-hadis ni, kita rasa terdidik jiwa kita tu, insya-Allah. Kesemuanya terkumpul dalam satu hadis. Jadi kalau kita nak kumpul, dia panggil akhlak ni. Kesimpulan akhlak duduk di mana? Terkumpul dalam satu hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam Kitabul Adab. Sabda Nabi sallallahu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Banyak riwayat, makarimal akhlak, salihal akhlak. Yang pentingnya naknya, sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan budi pekerti manusia. Baik, kita kadang-kadang salah faham. Bila sebut orang berakhlak ni, kita tengok ni lah, orang-orang yang lemah lembut cakap, kan? Tengok. Dia dengan isteri dia, bila turun kereta pergi buka pintu isteri. Allahu Akbar. Ni ada seorang cerita guru diviralkan, ditularkan. Suami sayang sangat ke bini. Setiap kali dia hantar bini di sekolah, dia turun pergi buka pintu. Nak naik, dia mari buka pintu. Buka tutup. Cikgu-cikgu lain jealous. Oh, dia kata bahagianya you. Cik abang begitu sekali buka pintu. Suami ni dia sengih suka. Berapa lama dah mau tengok buka pintu? Ni aku tengok bulan ni asyik buka pintu ini. Ada rahsia apa ni? Dia kata ada rahsia apa? Kereta pintu penuh. Pintu rusak, tak boleh buka kat dalam. Tak boleh buka sendiri. Itu sebab dia mari buka. Padahal. Nak goreng gitu ya kita ni. Itu kadang-kadang tak. Banyak lah. Kita nampak zahir. Tetapi yang betul-betul akhlak yang paling tinggi, kalau saya buat contoh lain kan, orang pergi nampak benda lain. Susah di zaman kita ni, zaman tular ni. Kita cakap yang betul. Orang pula begitu tuduh macam-macam dah. Kita nasihat, jangan buat gini. Ustaz tu dengki tu. Bila nak selesai masalah awak ni? Bila orang nasihat, dia kata kita dengki. Tak nasihat, dia kata ustaz saya tak bisu. Tak kena belaka. Baik. Akhlak yang paling tinggi sekali, tuan-tuan dan puan-puan, tanda di kitab. Yang ada kitab tanda, yang tak ada kitab tulis. Akhlak yang paling tinggi sekali, akhlak kita dengan Allah Azza wa Jalla, iaitulah tauhid kepada Allah. Sekuat mana, setinggi mana darjah akhlak, charity, integriti manusia tadi, kalau tidak beriman, neraka dia. Tak jadi. Jadi yang pertama sekali akhlak bila kita nak bincang, apa dia? Akhlak kita dengan Allah Azza wa Jalla. Akhlak kita dengan Allah. Ini yang betul-betul. Bau itu. Akhlak kita dengan Nabi. Akhlak kita beribadat Allah, bau kita akhlak dengan manusia. Maknanya dua dimensi akhlak di sini. Nabi kata aku nak perbetulkan akhlak, bukan sekadar nak bincang tentang buang sampah tepi jalan, tentang pakai selipar macam mana, tentang makan berapa jari. Itu akhlak. Tapi akhlak kita dengan Allah jangan lupa. Ini kita kadang-kadang kita terlupa. Kita nampak akhlak dengan Allah, kita tak nampak. Kita nampak dia ni hebat ni. Walaupun dia macam ni, tapi dia punya kebajikan dia, charity dia kuat, solatnya tak lah. Ada kita orang Islam ni kena ada dua akhlak yang baru betul, barulah liutammima makarimal akhlak. Baik, isu yang terakhir yang sangat penting, ni tuan-tuan, iaitu wamin wasail berusaha memiliki akhlak yang baik. Jadi macam mana kita nak jadi orang baik dalam akhlak? Ini penting juga ni. Baik, panjang pula pergi syarah ni. Seorang insan mempunyai kemungkinan dan peluang untuk memiliki akhlak yang baik dan mulia. Setiap orang ada peluang nak jadi orang baik. Tuan-tuan yakin, saya yakin kita boleh jadi orang baik. Kata insya-Allah. Telah diriwayat daripada Muaz dan diriwayatkan oleh Al-Hakim dan lainnya dengan lafaz yang berbeza. Nabi kata hassin khuluqak ma'an nas. Hassin khuluqaka ma'an nas artinya perelokkan akhlak kamu dengan orang. Saya tak sempat nak semak ni dari sudut riwayat hadis. Ada lagi riwayat kata walituhsin khuluqak mastata'ta. Perelokkan akhlak kamu sedaya upaya kamu. Perelokkan akhlak kamu sedaya upaya kamu. Jadi ini dia kata usaha untuk memiliki
Akhlak yang mulia adalah dengan cara yang berikut. Jadi bagaimana kita nak orang panggil motivasi, tip, nak menjadi orang yang baik. Kita tanda, mudah-mudahan kita dapat jadikan dalam panduan hidup kita, insya-Allah. Yang pertama, yang paling utama adalah dengan mengikuti petunjuk cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan keindahan dan kemuliaan akhlaknya. Kita belajar akhlak Nabi macam mana. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Allah sangat rapat. Dengan keluarga dia, masya-Allah sangat rapat. Tak sebab itu Allah izinkan Nabi kahwin lebih daripada 4. Sebab nak tunjuk rahsia apa yang Nabi kita buat dalam rumah dia, bagaimana dia berinteraksi dengan isteri-isteri dia, baru kita tahu. Kita boleh seorang ni apa aja nak dapat maklumat kan. Jadi Nabi dibenarkan, Nabi ada 11 orang isteri kan, satu masa je 9. Sayyidah Khadijah wafat awal lagi, tapi kita boleh kesan bagaimana Nabi dengan anak dia, dengan cucu dia, kemudian dengan masyarakat, dengan orang inteleknya, dengan orang cerdik pandai, dengan pemimpin negara, dengan orang kampung, dengan orang badui, semua ada. Ini kita belajar. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada kita, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada bagi untuk kamu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikutan yang baik. Suratul Ahzab ayat 21. Memadailah kita dengan itu. Kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di peringkat kemuliaan akhlak yang paling tinggi, dan Allah mensifatinya dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nabi kita ni memiliki akhlak yang sangat mulia. Surah Al-Qalam ayat 4. Maknanya, yang pertama sekali, kalau kita nak cari ikon, kalau sesuai lah, saya tak apa nak setuju dengan guna untuk Nabi ikon. Kita kata Nabi qudwah, itu baru betul. Kita jadikan Nabi qudwah ataupun uswah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, uswatun hasanatun. Contoh model terbaik. Sebab bila kita sebut Nabi ni ikon, bila ikon ni macam lebih kurang dengan ahli-ahli penyanyi-penyanyi, pelakon-pelakon ataupun apa nama ni hodok main bola lagi. Apa ni panggil ahli-ahli sukan, tu ikon. Ikon syabab, ikon lah. Kita kata Nabi uswatun ataupun qudwah. Yang kedua, tip yang kedua. Antara cara memperoleh akhlak mulia adalah melalui persahabatan dengan orang yang bertakwa dan alim ulama serta mereka yang punya akhlak yang terpuji, dan menjauhkan diri daripada orang jahat yang memiliki perangai buruk dan keji. Kita nak berkawan ni, kita tengok yang pertama sekali kita tengok kepribadian seorang itu. Ustaz kita ke, kawan sahabat-sahabat kita. Apa yang kita tengok? Yang pertama kita kena tengok kepada hubungan dia dengan Allah. Kita tengok dia ni solat jaga sungguh. Masya Allah, puasa sentiasa, puasa sunat. Kemudian kita tengok mulut dia. Ini penting sekali. Tak kira, jangan tengok serban dia. Jangan tengok dia punya pakaian. Tengok mulut dia. Kalau mulut dia duduk maki orang, menyumpah orang, mengumpat orang, itu bukan kawan yang boleh dia jadikan contoh. Kita nak duduk dekat dia, zikir, ya subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Nasihat. Dia boleh bergurau tak ada masalah. Nabi pun bergurau. Tapi janganlah bergurau yang melampau. Maknanya kita tengok orang ni. Kemudian dalam amalan dia, kita kena semak, adakah amalan dia tu berpaksikan kepada Quran dengan sunnah, ataupun dia buat amalan yang pelik-pelik, khurafat-khurafat. Ini timbul sehari dua ni, orang duk siar pula awal tahun. Awal tahun ni kalau bermula hari Selasa, dia akan jadi ramalan dia gini. Ustaz juga yang kempen. Tuan-tuan, insya-Allah isu ni kita akan bincang dalam sisi tanya jawab nanti, insya-Allah. Baik. Maknanya kita nak pilih kriteria orang yang kita nak jadikan contoh, kita kena tengok kepribadian dia, hubungan dia dengan Allah, hubungan dia dengan dirinya sendiri, dan hubungan dia dengan masyarakat. Baru kita boleh buat contoh. Allahu Akbar. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, suratul Kahfi ayat 28, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum bilghadati wal'ashi yuriduna wajhah wala ta'du 'aynaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan jadikanlah dirimu sentiasa berdamping rapat. Ini tip ni. Dengan orang-orang yang beribadat kepada Allah pada waktu pagi dan petang, yang mengharapkan keredaan Allah semata-mata, dan jangan kamu memalingkan pandanganmu daripada mereka
hanya mahukan kesenangan hidup dunia, berkawan dengan ustaz ni payah nak dapat projek dunia ni sebab dia larang kita. Jangan. Dan janganlah kamu mematuhi orang yang kami ketahui hatinya lalai daripada mengingati dan mematuhi pengajaran kami dalam Al-Quran. Jangan duduk dengan orang lara, orang lalai, orang yang lupa kepada Allah. Jangan. Serta dia menurut hawa nafsunya dan tingkah lakunya adalah melampaui kebenaran. Ini contoh-contoh orang yang boleh kita dekati dan boleh kena kita jauh. Baiklah. Di antara kemuliaan akhlak, mendua aja sini. Contoh Nabi, yang kedua berkawan dengan orang soleh, insya-Allah kita akan jadi orang baik. Yang ke-13, antara kemuliaan akhlak menghubungkan silaturahim. Ini wajib hubungan silaturahim. Yang kedua, memaafkan kesalahan orang lain. Yang ketiga, banyak memberi hadiah, infak, walaupun kita kesempitan. Tapi jangan melampau lah. Sampai kita wih hadiah orang, anak-anak kita minta sedekah lah. Dalam riwayat hadis, ya Uqbah, ala ukhbiruka bi afdali akhlaqi ahli dunia. Pernah Nabi kita tanya kepada Uqbah, nak ke tidak aku cerita kepada kamu akhlak orang yang baik dalam dunia, iaitu tasil man qata'ak. Hubungi orang yang putus hubungan silaturahim kamu. Wa ta'ti man haramak. Kamu beri orang yang tak pernah beri benda pada kamu, kamu beri. Wa ta'fu amman zalamak. Maafkan orang yang buat kesalahan zalim padamu. Ada ini dalam Al-Hakim. Dalam riwayat Ahmad, wa tasfah amman syatamak. Dan hendaklah kamu maafkan orang yang mencela kamu. Ini di antara akhlak yang mulia. Yang pertama tadi hubungi silaturahim, maaf kesalahan, banyak beri hadiah. Yang keempat, sentiasa bermuka manis dan ceria. Yang kelima, lemah lembut dan tawaduk. Yang keenam, berkasih sayang ke atas manusia. 7, tidak bersangka buruk terhadap mereka. Yang ke-8, serta menahan diri daripada menyakiti mereka. Jadi ini antaralah sabda Nabi SAW yang sahih, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talik. Nabi kata, kamu jangan pandang remeh benda baik yang kamu buat itu, walaupun kamu jumpa sahabat kamu dengan muka yang senyum. Ini hadis riwayat Muslim. Dan juga hadis lain, fal yumsik anis syarri fa innahu lahu sadaqah. Kamu tahan diri daripada buat benda tak baik, kerana itu juga dianggap sedekah. Mana kita ni dua ya. Kalau kita ada mampu, kita beri. Tak ada mampu, jangan buat jahat. Itu je. Hadis ini dalam diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Jadi jangan kita buat tak baik pada orang. Kalau kita tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Baiklah, penutup. Faidatul hadis. Keelokan akhlak itu adalah daripada kesempurnaan iman dan sifat orang-orang yang bertakwa, serta memperelokkan muamalah dan pergaulan yang baik. Daripada kesempurnaan takwa pula, iaitulah benci terhadap orang-orang yang melakukan maksiat. Orang maksiat kita benci maksiat dia tu. Dan menjauhkan diri daripada turut serta dalam majlis mereka atau mendampingi mereka, kerana mereka tidak mengajak kepada kebaikan dan tidak mencegah daripada kemungkaran. Kesimpulan kitanya, 3 perkara ni mesti ada. Yang pertama takwa, yang kedua taubat, yang ketiga akhlak yang mulia. Mudah-mudahan kita selamat. Itulah faedah hadis yang ke-18. InsyaAllah kita akan sambung lagi hadis yang ke-19 dalam siri yang akan datang. Aunullahi ta'ala wa hibz. Pertolongan Allah Ta'ala dan bantuan Allah kepada orang-orang yang cukup syarat dia. InsyaAllah dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.